Sudah pasti dengan pengenalan program baru seperti Fast Track ini timbul pelbagai persoalan bagaimana pelaksanaan, hala tuju dan sebagainya. Jadi kita nak bersama dengan pemerhati sukan Rizal Hashim yang ada bersama dengan kita untuk membantu memberikan lebih lagi penjelasan lanjut mengenai situasi ini. Assalamualaikum Rizal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Suzana. Okey, memang lately ni RTG panas diperkatakan dan terbaru pengumuman fast track di bawah RTG untuk atlet muda ke Olimpik LA 2028. Pandangan Rizal mengenai keperluan fast track ini ditubuhkan, Rizal? Saya rasa pihak Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan Majlis Sukan Negara mungkin kita sebagai pemerhati mungkin agak terkejut, tetapi mereka saya percaya ini adalah antara perkara-perkara yang dipertimbangkan satu evolusi kerana jawatankuasa RTG ini tidak boleh statik ya. Dan kita lihat bagaimana atas cadangan beberapa pihak khususnya daripada ketua kontingen ke Paris iaitu Datuk Amidin Muhammad Amin yang mencadangkan agar atlet muda seperti Bertrand Rodick, seperti Ariana dari memanah yang sudah pun layak, yang sudah pun menempah tiket ke Paris tetapi tidak disenaraikan dalam RTG. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dalam piramid atlet yang paling elit adalah RTG, kemudian RTG Fast Track dan kemudian program podium. Jadi ada 3 tier ini jelas menunjukkan bahawa pihak kerajaan sudah pun mengenal pasti beberapa atlet yang berpotensi untuk merangkul pingat di Temasya, bukan Temasya yang akan datang ini tetapi di Los Angeles 2028. Jadi bagi saya adalah satu perkembangan yang menarik seperti apa yang Encik Jeffrey Ngadirin, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan MSN sebut tadi. Ini fast track ini adalah khusus untuk mereka yang berada di bawah 25 tahun tetapi berada dalam ranking 20 terbaik dunia dalam acara masing-masing. Okey, seperti yang kita tahu, Fast Track ini ditubuhkan untuk persiap atlet muda ke LA 2028. Ia sepatutnya persiaplah atlet muda ke LA yang ada pandangan mengatakan patutnya dilancarkan lebih awal lagi. Dan cukup ke masa 4 tahun ni untuk atlet muda, contohnya seperti Bertrand Rodick ni dan juga atlet lain, cuba untuk bawa pulang pingat emas dari LA? Rizal? Maaf connection tak kurang cantik lah Suzana. Tak apa, saya ulang semula. Suzana, okey. Bagi saya sebenarnya tidak ada bagi saya ini adalah tempoh yang sesuai kerana dalam 4 tahun untuk mereka diasuh, didedahkan kepada latihan dan juga pertandingan yang kompetitif. Dalam masa 4 tahun saya rasa ada tempoh yang mencukupi kerana untuk MSN ataupun KBS mengumumkan sebarang polisi dalam tidak ada waktu yang sesuai sebenarnya, tetapi kalau kita lihat tempoh 4 tahun adalah satu jangka masa yang sesuai untuk mematangkan atlet-atlet yang muda ini. Jadi kalau mereka macam Bertrand Rodick pada usia 19 tahun, lagi 4 tahun sudah 23 tahun sebagai seorang diver sudah tentu berada di kemuncak prestasi. Cuma kita mengharapkan kalau mereka dianggap sebagai prospek untuk memenangi pingat, mereka kena deliver lah. Mereka tidak boleh sekadar berpuas hati berada di tangga 10 tangga teratas. Andainya kalau selepas ini daripada fast track mereka naik ke RTG, mereka akan mendapat semua bentuk sokongan yang sekarang ini dinikmati oleh atlet yang berada dalam RTG sekarang. Okey. Selain daripada itu, saya pasti ramai yang teruja untuk LA 2028 ni kerana sukan squash dipertandingkan. Sayang sekali lah kita tunggu lama sewaktu zaman kegemilangan Datuk Nicole David. Tapi kita masih ada lagi ramai prospek. Ada Asifa Sanggari, Aifah Azman dan juga Aira Azman. Mungkin Riza boleh kongsikan pandangan mengenai kemampuan wakil Malaysia untuk mendominasi sukan squash. Ya, sudah tentu kita mengharapkan sukan kebanggaan kita ini kali pertama dipertandingkan di LA
akan membawa sinar atau kemilau atau kilauan emas, ya. Kerana andai kata prospek kita di Paris ini agak dilihat agak kelam, kita mengharapkan nanti kontingen negara dapat menamatkan kemarau emas itu selewat-lewatnya pada 2028. Sibari, Aifa Azman, Aira Azman dan juga Eng Yan Yao berada pada tahap usia yang sesuai untuk dibentuk agar mencapai kemuncak prestasi di LA 2028. Kita mengharapkan kerana dalam sukan ini dalam tempoh 4 tahun tu macam-macam boleh berlaku. Ya, pelbagai cabaran untuk atlet tu mengekalkan tahap yang konsisten, bagaimana mereka boleh menunjukkan kesabaran, ketabahan dan kalau boleh tidak dilanda kecederaan dan diberi pendedahan yang terbaik, insya-Allah mereka boleh deliver. Okey Rizal, setakat ini kita tahu ada 2 jenis sukan yang diserap, terjun dan juga squash. Ada 6 atlet keseluruhan dalam fast track ini. Mungkin Rizal boleh kongsikan sukan apa dan atlet mana lagi yang Rizal rasa perlu diserap dalam fast track? Kalau kita lihat sekarang ini antara mereka yang sudah layak ke Paris yang menepati kriteria ini yang bawah 25 tahun tentu sekali Ariana dari sukan memanah. Mungkin kalau tidak sebelum Paris, mungkin selepas Paris boleh dimasukkan. Juga kita tidak boleh lupa juga muka-muka baru dalam sukan seperti menembak dan juga terjun, ya. Just kerana hanya sekarang ini Enric McCartney Harold saja yang tersenarai. Mungkin selepas ini ada 2-3 lagi penerjun yang harus digilap untuk menggantikan Datuk Pandalan Rinong dan juga Nordal Bita Sabri yang sudah pun digugurkan daripada RTG tapi masih lagi kekal dalam podium. Jadi mereka yang berada dalam program podium, iaitu sekarang ini dianggap tahap ketiga dalam elite, dalam piramid elite ini, harus berusaha untuk naik setapak ke setapak. Kalau ni mungkin fast track, kalau mereka bawah 25 tahun, kemudian boleh naik ke RTG. Baik. Mungkin Rizal juga boleh kongsikan apa yang Rizal nak lihat daripada sudut bantuan, sokongan ataupun mungkin bentuk latihan untuk atlet-atlet yang berada di bawah fast track ni. Diberikan pengkhususan bagaimana, Rizal? Kalau kita lihat sebenarnya mereka mendapat sokongan daripada dari sudut sistem sokongan seperti rehabilitation, fisioterapi. Mungkin tidak ada allowance sekarang ini, tetapi mereka juga akan dikirim untuk keluar negara untuk menjalani latihan dan pendedahan dari sudut pertandingan. Cuma kalau mereka nak the full benefits tu, mereka kena masuk ke RTG lah. Kerana ini tahap kedua ini saya anggap sebagai satu step untuk mereka berada dalam RTG. Jadi kalau mereka menunjukkan prestasi yang baik, mereka daripada top 20 jadi top 10 pula. Jadi peluang mereka untuk masuk RTG, mereka akan mendapat semua sokongan yang dinikmati oleh Datuk Azizul Hasni Awang, semua pemain badminton kita, mereka akan mendapat allowance tambahan, mereka akan mendapat semua sokongan dan juga latihan pertandingan yang kompetitif. Jadi itu yang kita harap mereka dapat naik ke top 10 untuk mendapat kemudahan-kemudahan sedemikian. Jadi maksudnya di sini kalau dah tersenarai dalam fast track pun tak bolehlah dalam keadaan selesa, kena sentiasa buktikan berada dalam on track. Betul, daripada top 20 kena top 10. Yes. Baik, terima kasih Rizal Hashim. Panjang lebar berikan penjelasan untuk Nadi Arena untuk edisi kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi